Yang lain tak ada pengawas ada perjumpaan yang lain. Okey, tak apalah, sebelum kita start dulu Salam. Tak apa. Tak apa, duduk je. Okey, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak awak tengok dulu video ni untuk imbas balik apa yang awak belajar minggu lepas. Okey. Okey, dah sedia semua? Okey, minggu lepas melalui video ni awak dapat ingat tak minggu lepas kita belajar pasal apa? Okey, bank perdagangan dan bank pusat. Okey. Kat Malaysia ada dua jenis bank yang mana terbahagi kepada dua Okey, bank pusat ni apa? Bank apa? Okey, bank negara, Malaysia, bank perdagangan. Bank banyaklah kan jenis dia yang awak nampak kat tepi jalan tu, semua adalah bank perdagangan. Okey, selain tu kita belajar pasal apa? Siapa ingat? Fungsi bank pusat dan bank perdagangan. Fungsi bank pusat ada berapa? Okey, ada 5. Okey, fungsi bank perdagangan ada 4. Okey, hari tu cikgu bagi apa? Dia punya akronim DBPL. Okey, deposit, bayaran, pinjaman dan lain-lain. Okey, yang kita dah bincangkan apa minggu lepas? Fungsi bank perdagangan. Okey, kita dah bincang deposit dengan pinjaman. So hari ni kita sambung dengan bayaran dan lain-lain. Okey, cikgu nak awak baca secara berkumpulan dan cikgu akan tanya apa yang awak boleh jelaskan mengenai menerima dan membuat bayaran. Okey, dia ada apa tu? Sistem cek dan arahan kepada bank. Sistem cek tu ada satu je. Lepas tu arahan kepada bank ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak ada 4 kumpulan. Awak 3 orang je? Ada lagi? Awak buat muka surat 136, sistem cek. Lepas tu barisan ni arahan kepada bank yang pertama, debit langsung ini.
Barisan kedua, pindahan kredit. Awak 3 orang ni perintah sedia ada. Empat orang draft bank dengan kad ATM. Akhir sekali pasal kad kredit Okey. Cikgu nak awak buat perbincangan secara kumpulan. Lepas tu cikgu nak setiap kumpulan bangun untuk buat penjelasan pada rakan awak. Tak payah kata mahjong lah, untuk awak ni je, jelaskan je. Okey, cikgu bagi masa 10 minit, cukup? 10 minit Okey. Dia tu. Okey, faham? Faham tak? Awak yang mana? Dapat yang mana? Lagi berapa minit Lagi 7 Lagi 7 minit dah 7 minit awak, cikgu nak awak ni terangkan. Tak bagi. Ibu
Pembelian stok tu maksudnya macam mana? Beli barang maksudnya, kalau orang yang buka kedai tu kan, dia jual tepung. Jadi dia beli tepung tu sebagai stok dia untuk dia letak kat jualan dia. Dia pembekal barang. Dia simpan stok. Okay. Dah ke? Macam dah siap je?
Dah ke semua? Dah. Yang belakang dah? Okay, kita start Okay, kita start dulu. Fungsi yang ketiga adalah fungsi bank perdagangan adalah menerima dan membuat bayaran. Okey. Dalam fungsi ni dia menggunakan dua sistem, iaitu sistem cek dengan arahan kepada bank. Okey, kemudian satu, boleh awak jelaskan tak apa itu sistem cek? Bangun. Semua bangun. Boleh. Okey, yang lain semua dengar nanti. Yang pertama, kemudahan berada di ini disediakan bagi pengguna konsumen. Maksudnya, yang mempunyai pengguna masa sahaja yang dapat menggunakan kemudahan ini. Betul, lagi? Yang kedua, kita biasanya cek kebijakan oleh penjaga membayar gaji pekerja, pembelian stok atau perbelanjaan lain. Contohnya macam beli barang-barang dalam stok barang. Inventory tu adalah penjual membuat dia punya stok lah. Okey, supaya dia punya bekalan jualan tu sentiasa ada, tu namanya inventory. Okey, seterusnya. Peniaga juga mungkin perlu cek daripada pelanggan masing-masing. Betul. Dah, ada lagi? Dah siap. Ada lagi ke? Ada. Sistem pembayar dan penerima bagi pemegang akaun semasa. Maksudnya apa? Maksudnya? Penerima. Okey, bank ni adalah sebagai pengantara antara penjual dengan pembeli dalam menerima dan membuat bayaran. Okey, cikgu ada bagi ni kan, yang macam minggu lepas cikgu ada bagi traffic light ni kan. Okey, kali ni cikgu bagi 3. Kalau warna hijau tu, kalau awak faham apa yang kawan awak jelaskan, awak angkat warna hijau. Kalau warna kuning, maksudnya awak kurang faham. Dan kalau warna merah, awak tak faham langsung. Okey? Okey. Kumpulan-kumpulan lain boleh angkatlah warna, awak faham ke tak faham apa yang kawan awak jelaskan mengenai sistem cek ni. Okey? 1, 2, 3. Depan? Tak faham? Harap boleh bilang. Okey, mana yang awak tak faham tu? Mana? Zarik, mana yang awak tak faham? Yang mana? Okey, kelas 1 duduk. Faham tak? Yang ayat mana awak tak faham? Apa ayat 3 dengan 4? 3 dengan 4 tu apa? 3, peniaga juga mungkin menerima cek daripada pelanggan untuk perkhidmatan yang disediakan. Okey, maksudnya kat sini. Okey, ingat tak minggu lepas kita belajar pasal jenis-jenis akaun kan? Akaun semasa, akaun simpanan tetap, lagi satu apa? Simpanan. Okey, yang ada kemudahan sistem cek ni hanyalah yang ada akaun semasa. Yang ada kemudahan cek ni adalah akaun semasa ni biasanya siapa yang buka? Peniaga kan? Okey, jadinya maksud ayat dia kat situ, kemudahan cek ni
hanya disediakan kepada peniaga sebab bila dia nak buat urus niaga untuk beli stok, untuk beli barang, biasanya menggunakan kos yang besar. Jadi takkan dia nak bawa cash banyak-banyak 10,000 tu nak bayar kepada pembekal. Jadi bila dia nak buat stok tu inventory maksud dia akaun ada belajar kan? Okey. Bila dia nak beli stok, dia akan gunakan kemudahan cek tu untuk bayar kepada pembekal. Okey, ayat last sekali. Bank bertindak sebagai ejen pembayar dan penerima bagi pemegang akaun semasa. Maksudnya kat sini, Zarib dengar ni yang awak tak faham ni. Maksudnya kat sini bank tu adalah sebagai pengantara antara penjual. Ni bank Ni bank. Ni pembekal. Ni pembeli. Okey, jadi maksud dia kat situ bank ni sebagai pengantara dalam menerima dan membuat bayaran antara pembekal dan pembeli. Faham tak? Okey. Itu maksud ayatnya. Okey, faham tak sistem cek ni? Faham. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang kedua, arahan kepada bank yang mana dia ada 6. Okey. Kita mulakan dengan debit langsung kumpulan 2. Semua boleh berdiri Assalamualaikum, kami daripada kumpulan yang kedua. Kami akan menerangkan maksud bagi debit langsung. Yang pertama, debit langsung bermaksud pelanggan boleh mengarahkan bank membuat bayaran yang tidak tetap ulangnya pada tarikh tertentu kepada penerima bayaran seperti yang dinyatakan dalam bil. Yang kedua, bank akan memindahkan wang daripada akaun pelanggan untuk membayar agensi yang mengeluarkan bil seperti Tenaga Nasional Berhad, TNB, Axis dan Expo. Maksudnya pelanggan boleh arahkan bank untuk keluarkan duit untuk bayar bil. Contohnya? Contoh. Contohnya CAG ada 300, Maxis RN 160, Petro 145, hantar bil kepada Tirana, hantar bank, Tirana menghadap kepada e-bank. Okey. Okey, faham tak semua maksud debit langsung ni? Okey, maksudnya kumpulan mana yang faham? Kumpulan yang kurang faham? Kumpulan yang tak faham? Semua tak faham Okey, mungkin suara kawan awak slow sikit. Okey. Jadinya maksud debit langsung ni boleh duduk sebab semua tak jelas Okey, debit langsung ni maksudnya arahan kita kepada bank untuk buat bayaran bulanan. Okey, apa yang awak langgan setiap bulan? Okey, top up lagi. Betul? Top up, bil, apa lagi? Netflix. Okey. Ini adalah contoh-contoh yang awak langgan setiap bulan. Awak mestilah top up setiap bulan. Bil pun bayar setiap bulan. Yang lain-lain pun, Netflix pun sama. Setiap bulan awak bayar. So maksudnya kat sini dia adalah pembayaran bulanan yang jumlahnya tidak tetap. Okey. Macam top up ni bergantung kepada penggunaan awak. Bil pun sama, bergantung kepada penggunaan awak. Jadinya kita arahan kepada bank ni awak faham tak maksudnya arahan kepada bank? Tak faham Maksudnya kat sini arahan kita kepada bank. Arahan contohnya arahan
kita nak keluarkan. So itu maksudnya arahan. Walaupun nanti kat ATM nanti awak akan tahulah isi, nanti cikgu akan jelaskan juga. Maksudnya bila kita nak buat contohnya transfer online kan, okay, bila kita nak transfer online, itu maksudnya arahan kita kepada bank untuk buatkan pembayaran. Okay. Kalau guna Maybank to You pun sekarang dah boleh buat pembayaran bil elektrik, bil air. Itu pun sekarang adalah arahan, itu adalah merupakan arahan kita kepada bank untuk buat pembayaran. Top up pun boleh pakai Maybank to You. Okey? Faham tak? Faham? Betul? Betul. Okey. Kita masuk pada yang kedua, pindahan kredit. Kumpulan 3. Bangun semua Sebuah syarikat yang mempunyai pekerja dan amal akan menghadapi masalah untuk bayaran gaji yang tunai. Okey. Sebuah syarikat ini syarikat yang besar. Dia pekerja ramai. Kalau nak bayar secara tunai, pekerja yang besar kan. Terus? Wujudlah pinjaman kredit ni untuk diingat kepada kawan gaji. Pihak pengusaha syarikat boleh menggunakan sumberan untuk bayaran ke atas penerimaan. Okey, kumpulan-kumpulan lain faham tak? Kalau faham, angkat warna hijau. Tak faham, merah. Kurang faham, kuning. Satu. Belakang. Depan. Faham. Belakang yang belah kanan, kuning. Okey. Okey, duduk semua. Maksudnya kat sini, pindahan kredit ni, okey, contohnya awak adalah seorang pengusaha kedai makan. Okey. Bila awak ada kedai makan tu, ada contohnya, tak naklah kedai makan sikit sangat pekerja dia. Contohnya awak adalah pengusaha Telekom Malaysia. Okey. Telekom Malaysia ni dia punya pekerja ada berapa? Ada ramai kan? Tak terkira kan dia punya pekerja kan? Jadinya sebagai seorang ketua ataupun pengusaha, takkan dia nak keluarkan duit banyak-banyak cash tu nak bagi ke awak. Jadi pindahan kredit ni berfungsi sebagai memberi kemudahan lah kepada pengusaha untuk bagi pekerja dia gaji. Sebab gaji kan amount dia lain-lain. Kalau pengurus lain, kerani lain, accountant lain. Jadi pengusaha ni dia akan buat list tau. Dia akan buat list nama dan amount gaji dia dan serahkan kepada pihak accountant lah. Setiap syarikat ada accountant dia kan. Okey, pihak kewangan tu pun akan buat pindahan kredit mengenai terutamanya untuk gaji itulah, sebab amount dia lain-lain dan banyak, ramai pekerja. Faham tak pindahan kredit? Okey, yang ketiga, perintah sedia ada. Kumpulan 4. Dah, tu je. Okey, lain faham? Faham. Belakang? Kalau faham pun tak apa, cikgu tak tanya. Belakang faham tak? Okey. Maksudnya kat sini, perintah sedia ada ni sama je dengan debit langsung ni. Okey dah, terima kasih. Perintah sedia ada ni maksud dia adalah bayaran bulanan, tapi perintah sedia ada ni adalah yang jumlah yang fix, yang tetap. Okey, kalau debit langsung jumlah dia tak tetap kan. Kalau perintah sedia ada, dia tetap. Contoh nak buat bayaran apa yang tetap tu? Sewa rumah. Lagi? Bayar kereta, rumah kan.
Okay, ni adalah contoh perintah sedia ada. Dia punya jumlah fix. Okay, tetap. Maksudnya dia boleh auto debit. Tahu tak auto debit macam mana? Kita sebagai pembayar ni, okay, auto debit tu maksudnya bila masuk gaji, dia setiap bulan auto tolak dia punya jumlah yang fix tu. Okay, tu maksudnya auto debit. Okay, faham? Okay, kumpulan seterusnya. Seterusnya draft bank dengan kad ATM kan? Siapa? Teruskan. Yang lain tolong dengar kawan awak ni. Draftan merupakan isi yang dikeluarkan oleh bank oleh user dari pelanggannya untuk membuat bayaran berhak. Pelanggan juga akan diberikan layanan kesempatan. Contohnya, dalam dan luar negara serta melayani saham bahagian. Okey, ATM. Kad jual elektronik, kad ATM, pelanggan bank boleh membuat urus niaga kewangan secara sendiri dengan menggunakan kad ATM. Contohnya misalnya nak buat simpanan atau pengeluaran duit, nilai tak singgung, gerakan lain semua. ATM ni Okey, draft bank. Faham tak semua? Faham Betul faham? Okey, kat ATM? Senang kan? Okey, terima kasih semua duduk. Okey, maksudnya draft bank ni cikgu jelaskan balik lah saja untuk awak punya penambahan ilmu. Draft bank ni adalah arahan kita kepada bank untuk keluarkan cek. Kita tak boleh keluarkan sendiri cek tu. Okey, yang boleh buat arahan tu adalah pemegang akaun selain daripada akaun semasa. Sebab akaun semasa dia boleh buka akaun, boleh buka cek kan. Kalau akaun simpanan, kalau kita ni tak ada akaun semasa, kita beri arahan kepada bank untuk buatkan cek. Tapi dia punya ni ada cas dan perkhidmatannya. Okey, seterusnya ATM. Kad ATM ni semua ada ke kad ATM? Ada kan. Kalau Maybank tak ada kan, tak boleh buka kan. ATM ni adalah arahan kita untuk buat pengeluaran, untuk membuat bayar untuk menerima duit kan. Biasa kita buat deposit tu, kita akan dapat, kita boleh masukkan duit kita dekat mesin deposit. Okay, selain tu ATM kita boleh buat apa? Apa yang kita boleh buat melalui kad ATM ni? Kita nak tolak, kita nak bayar pun boleh kan. Walaupun kita tak guna online, melalui kad ATM ni, bila awak masukkan, awak boleh buat bayaran. Awak nak top up ke, awak nak buat bayaran beli barang online ke, itu pun boleh. Okay, seterusnya akhir sekali, kad kredit. Ini membolehkan pelanggan bank membeli barang dan perkhidmatan secara kredit. Bank akan memberikan pinjaman kepada pemegang kad kredit. Bagi sisi kepada kredit juga digunakan yuran tahunan.
Okey. Dah, ada lagi? Jika pelanggan gagal membayar mengikut tempoh yang telah ditetapkan, kadar faedah yang tinggi akan dikenakan. Maksudnya, jika kita gagal bayar mengikut masa yang telah ditetapkan, akan berlaku tambahan bayaran. Okey, terima kasih. Yang lain faham? Faham tak kad kredit? Okey, angkat awak punya ni. Cikgu nak tengok awak faham ke tak faham. Okey? Okey, korang faham? Dalam bulan. Semua korang faham kumpulan depan ni? Korang faham juga. Okey, maksudnya kad kredit Okey, kad kredit ni adalah merupakan kita punya hutang. Okey, hutang kita kepada bank. Maksudnya, contohnya awak nak beli barang. Awak nak beli barang perabot. Okey, duit simpanan awak tak cukup, tapi awak guna kad kredit. Jadi ia merupakan hutang awak kepada bank. Okey, awak beli contoh perabot tu 1,000. Okey, tapi amount yang awak kena bayar kat bank bukan 1,000. Okey, contohnya sebulan 10% kan. Jadi awak nak bayar dalam tempoh 5 bulan. Sebulan jadi berapa? 210. Contoh 210. Okey, so setiap bulan awak kena bayar dalam tempoh 5 bulan awak kena bayar 210 untuk langsaikan awak punya hutang kad kredit. Okey, namanya adalah hutang kad kredit. Okey, so bank akan dapat untung berapa? RM50 lah. Contoh. Okey, bila awak tak bayar ikut tempoh yang ditentukan, awak punya kadar faedah akan tinggi, akan meningkat. Bila awak tak bayar, makin lama awak tak bayar, dia punya kadar faedah makin bertambah, meningkat. Okey, jelas tak semua? Fungsi yang keberapa ni? Fungsi bank perdagangan yang keberapa? Yang ketiga, okey, iaitu dalam membuat, menerima dan membuat bayaran. Faham tak semua? Pertama ada sistem cek. Yang kedua adalah arahan kepada bank, yang mana dia terbahagi kepada 6. Kita boleh buat arahan. Kita boleh buat 6 arahan ni kepada bank. Faham tak arahan kepada bank? Okey, ayat dia macam ni sikit, tapi sebenarnya maksud dia adalah kita punya arahan kepada bank. Kita nak keluar, itu adalah arahan kita kepada bank. Okey, akhir sekali kita pergi kepada perkhidmatan-perkhidmatan lain yang disediakan oleh bank perdagangan. Okey, yang pertama kita boleh lihat ada apa? Perbankan internet. Okey, perbankan internet ni ada banyak setiap bank perdagangan ada dia punya sistem online dia. Contoh kalau Maybank to you, CIMB Click lah. Kalau bank Islam apa? Islam Biz biasanya. Okey, semua ada dia punya sistem online. Jadi dia merupakan kemudahan kepada pelanggan dia untuk membuat dan menerima bayaran. Awak tak payahlah nak beratur panjang-panjang, nak bayar barang, nak beli barang, nak bayar bil, semua awak dah tak perlu dah nak beratur panjang-panjang. Biasanya yang beratur ni adalah siapa? Mak ayah kita kan. Orang yang tak mahir menggunakan online banking. Okey, seterusnya perkhidmatan lain apa? Pelaburan emas, urus niaga saham, unit amanah, penulisan wasiat, perkhidmatan insurans dan akhir sekali urusan bayaran ekspor dan import. Okey, faham tak semua? Yang tu yang perkhidmatan lain ni. Okey, dia macam awak nak buat pelaburan emas pun boleh. Dekat Rahnu tu pun boleh. Awak nak buat pelaburan, nak buat cagaran. Contohnya awak nak guna duit cepat. Awak cagarkan awak punya emas kat bank. Jadi bank akan bagi kita duit. Bila kita dah ada duit tu balik kita bayar, kita akan dapat kita punya barang. Laju sangat tak cikgu cakap? Okey, faham semua? Urus niaga saham pun faham? Urus niaga saham, contoh awak nak beli saham pun menggunakan bank juga. Semua gunakan bank. Unit amanah, awak nak tulis wasiat pun sama. Okey, kalau wasiat ni biasa dia ada apa? Dia punya awak kena buat apa kalau dekat bank ni? Maksudnya duit awak ada 2,000 tapi awak dah meninggal. Apa nama dia?
Maksudnya awak kena letak nama apa namanya? Nama pewaris. Awak kena siap-siap tulis nama tu. Kalau awak tak tulis siapa pewaris duit awak tu, dia akan bagi kepada siapa? Bank akan dapat duit tu. So awak nanti dah besar, awal-awal awak letakkan penama dia. Okey, lain-lain perkhidmatan insurans dan urusan bayaran ekspor dan import. Faham tak? Faham yang 6 ni? Kalau awak tak faham, awak boleh buat pembacaan awak sendiri. Itu sebagai awak punya tambahan maklumat lah. Okay, seterusnya kita masuk kepada konsep skim perbankan Islam. Okay, SPI. Perbankan Islam merupakan sistem kewangan Islam yang berprinsip dan amalannya berlandaskan hukum Islam syariah. Okey. Seterusnya, perbankan Islam berbeza dengan perbankan konvensional kerana segala urusannya menghindari unsur-unsur maghrib seperti riba, maisir dan gharar. Perbankan konvensional dia apa? Perbankan konvensional ni adalah bank biasalah yang tak guna sistem yang berlandaskan Islam. Okey, kawan-kawan awak yang tidur tu tolong kejutkan. Jangan. Sikit je lagi. Setengah jam lagi. Okey. Okey, yang ni awak faham tak? Riba, maisir dan gharar ni. Pernah belajar tak perniagaan Islam? Tak pernah. Okey, maksudnya bila sistem yang menggunakan sistem perbankan Islam ni, dia tak boleh ada unsur riba, maisir dan gharar. Maksudnya kat sini adalah maisir ni adalah judi Maisir ni judi. Gharar ni ragu-ragu. Riba adalah tambahan Maksudnya bila bank yang menggunakan sistem Islam ni tak boleh ada dia ni sistem judi, ragu-ragu, tambahan. Okey. Itu adalah maksud maghrib. Maghrib tu adalah singkatan bagi maisir, riba dan gharar. Okey. Ahli sekali, prinsip asas perbankan Islam ialah perkongsian untung dan risiko antara pihak yang berurus niaga. Maksudnya kita yang simpan dekat duit yang ada sistem yang menggunakan sistem perbankan Islam ni, dia sama-sama kongsi untung dan juga kongsi risiko. Bila untung, dia kongsi sama-sama. Kalau rugi pun dia kongsi sama-sama. Itu namanya dia tanggung risiko sama-sama. Okay, faham tak setakat ni? Faham Okay, cikgu nak awak baca dulu prinsip perbankan Islam tu, muka surat 140. Okay, awak baca dulu, fahamkan. Okay, kita buat aktiviti macam hari tu lah yang cikgu tampal kat depan tu. Nanti awak akan tulis dekat sticker note. Okay, awak baca dulu. Dah siap baca ke? Baca semua jangan baca point yang awak nak tulis je. Dah dapat stiker nak tak?
Tolong pas. Siapa yang pegang? Ya. Deh. Awak belum. Okey, awak boleh tulis isi yang ada, yang awak faham dan yang ada dalam buku teks. Okey, awak tulis. Siapa yang dah siap boleh tampal kat depan Okey, siapa yang dah ada benda yang nak ditulis, dia boleh start tampal. Sekejap, belas. Dah, semua dah Okey, prinsip perbankan Islam ada berapa? Ada 4 kan? Yang pertama wadiah, mudharabah, by bisamin ajir dan tajiri. Okey, wadiah ni adalah merupakan pemegang amanah. Okey, kita tengok kawan awak tulis apa? Bertindak sebagai wakil untuk menjaga harta pelanggan. Okey, betul Lepas tu okey, sama. Wadiah ialah wakil untuk menjaga harta pelanggan. Boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Semua isi yang sama Okey, semua sama. Okey, awak faham tak apa maksud wadiah ni? Okey. Betul lah yang kawan awak tulis ni. Wadiah merupakan bank ni sebagai wakil dalam menjaga harta pelanggan. Okey. Okey, faham? Okey, kalau mudharabah apa dia punya ni? Perkongsian untung. Maksudnya kat sini tadi kita dah belajar kan, perbankan Islam ni bila untung dengan risiko dia mesti berkongsi. Jadinya kalau mudharabah ni maksud apa? Untung dibahagikan dengan nisbah tertentu. Sebarang kerugian pelaburan bukan disebabkan kecuaian bank. Akhir sekali, okey, sama isi. Faham tak yang kedua ni, mudharabah? Okey, bila dia nak buat pelaburan ni mestilah tak ada unsur apa? Riba. Tadi kan kita belajar maghrib tadi kan, maisir, riba dan gharar. Okey. Ini adalah perkongsian untung. Lebih kepada bila kita nak buat pelaburan. Contoh, bank kita buat pelaburan dekat bank yang berlandaskan sistem Islam. Okey, jadi bank tu tak boleh ada keraguan, tak ada judi dengan ada apa? Riba tadi apa? Tambahan kan? Okey, faedah. Maksudnya dia tak boleh ada
faedah-faedah yang kita tak jelas. Okey, ketiga, by disamani ajil, pelanggan akan membayar harga barang secara ansuran berdasarkan syarat yang telah ditetapkan. Perkhidmatan bank yang berkaitan ialah akaun pelaburan dan akaun pelaburan khas. Akaun pelaburan am dan khas. Okey, by disamani ajil ni adalah jualan secara ansuran. Maksudnya contohnya adalah pembiayaan rumah dan juga kad kredit. Okey, akhir sekali takjiri adalah pindah milik harta sewa, yang mana bank ni dia akan beli dulu barang. Contoh, dia akan beli rumah dan dia akan sewakan kepada pelanggan. Okey, nanti next cikgu akan jelaskan secara terperinci 4 prinsip ni. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu akan serahkan beberapa minit ni kepada Cikgu Suhana. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Ni urusan untuk ujian kenangan sesi akademik Dah kertas satu sudah dapat kan? Untuk mengetahui markah keseluruhan kertas 2, awak kena ambil 60%. Iaitu darab dengan 20.6. Markah yang dapat sini. Markah yang dapat sini, awak darab dengan 0.6. Lepas tu awak tambah dengan berapa yang awak dapat dalam kertas 1. Kalau kertas 1 dapat 20 markah. Dapat 30 markah. Nampak tak? Kertas 1 membawa maksud 1 markah. Sebab tu saya minta awak kuasai kertas 1 sebaik-baiknya. Jadi insyaAllah dia akan kirim bersama kertas 2. Untuk dapat A tu tak ada yang mustahil. Jadi saya dah kira markahnya. Cuma kalau awak lihat di sini saya tak letak markah penuh. Kat sini saya letak markah di kertas 2 je. Jadi untuk awak tahu kertas markah penuh awak kena kira. Ya. Sebagai ganjaran saya bagi kepada pelajar yang lulus sedikit oleh-oleh. Yang tak lulus dia cuba lagi. Jadi ni yang lulus Fatin Sofia Aisyah. Ahmad Adam Bezi. Nur Ain Bakis. Tania. Nur Adila binti Abdullah. Ini yang dapat 50 ke atas. Ya? Ini yang lulus. Okey. Nurul Aina Hani. Datang. Okey, Nur Balkis Patricia. Nur Balkis Patricia. Sufian Hadid. Nur Nabila Muhammad Zaid. Aris Dahani. Tidak lulus. Dia Muhammad Zarif Ipan. Ya. Okey. Naik. Yang ni boleh cuba lagi, jangan sedih. Okey, Arsyad Rahmi Atul. Arsyad Rahmi Matul. Sadiza. Saya bagi awak ni sebab ada markah tambahan. Markah ni bila kira ada yang dapat 38 kan? Saya langsung saya bagi 2 mata lagi. Sebab apa tau? Ada kelas tambahan. Saya bagi 2 mata. Okay? Jadi yang dapat 38 dia dapat lulus. Dan tambah lagi ini belakang. Dan yang ni tak dapat lagi. Muhammad Faiz ni. Ini sedih tau. Berani tau. Ini tak lagi Nur Baira.
Jamila Bukino. Okey, Jamila. Okey, yang tak capai tu masih lagi boleh cuba. Makan kelas 2 dan kelas 1 sedikit. Ada kelas 1 yang baik, kelas 2 kurang baik. Ada kelas 2 baik, kelas 1 kurang baik. Itu balik. Abdul Muhammad. Punya Muhammad Adam. Punya Muhammad Syed. Jangan pakai ha. Okay. Dia bukan konsep pembundaran. Ini adalah konsep pemasahan. Kita bulatkan. Okay. So, cuba lagi. Kertas 2, saya dapati bahagian B masih lemah lah, tak ada masalah. Cuma bahagian A, alhamdulillah dah ada yang mula menguasai beberapa konsep tahniah. Ada lagi yang masih meragui tentang konsep dia. Ingat, soalan ekonomi bukan soalan bahasa Melayu. Saya pastikan ada pelajar yang jawab itu kefahaman. Ingat, soalan ni bukan soalan kefahaman ya. Yang kamu perlu faham ialah konsep yang kamu belajar. Itu yang betul. Bukan kefahaman kepada soalan. Contoh bagi soalan yang pertama bahagian B bahagian B pula, bahagian A. Saya pergi saja satu C. Satu C ataupun satu B dulu lah. Tengok satu B. Satu B. Kalau soalan kefahaman, dia akan pergi kepada direct gambar. Gambar 1, gambar 2. Kefahaman yang mudah, yang diterima untuk ekonomi. Siapa jawab gambar 1 ialah buruk, saya terima. Tapi kalau kamu tak nyatakan gambar 1 ialah buruk, perkataan gambar susah nak saya nak. Susah saya nak bagi markah. Sebab dia akan menyebabkan ayat panjang. Tak? Kamu kita buruh ialah seorang individu yang menerima tenaga, sendika dan meter dan proses muara. Buruh dibayar upah. Manakala Allah begitu pada manakala. Jadi sepatutnya selepas maksud dia mesti berbanding dengan maksud. Selepas ganjaran dia mesti dibeza dengan ganjaran. Waktu digalakkan buat ilmu. Okay, faham? So tu yang saya kata aplikasi. Aplikasi konsep yang kita dah belajar ke dalam soalan. Okay, mana yang ikut kefahaman dia akan jawab gambar 1 ialah pekerja. Itu soalan kefahaman. Bahasa Melayu buat kita nampak tu pekerja buruh. Dia mahir tak mahir, iaitu dia kerja kat binaan. Jadi dia tak mahir. So direct yang saya maksudkan anda ialah faham bahasa Melayu, tapi kurang faham aplikasi ekonomi. Ekonomi dia nak kecil lah maksud. Apa ganjaran dia dapat. Buruh dan usahawan itu adalah apa? Buruh usahawan itu adalah faktor pengeluaran atau sumber ekonomi. Itu kesamaan dia. Jadi siapa yang dapat bezakan banyak, 6 perbezaan, 6 aspek makanya, tak boleh dapat markah penuh. Sebab tak ada persamaan. Okey. Manakala soalan C pun sama. Hati-hati dia menjerat awak. Tak ada saya tidak menggalakkan anda meminjam. Kalau meminjam itu dah aspek faham situasi sekarang. Duit tak cukup. Ada RM4 tapi barang nak beli RM5. Ada yang bagi tahu boleh pinjam. Jadi awak dah salah konsep. Konsep yang saya nak terangkan ialah masalah kekurangan pilihan dan kos lepas bagi isi rumah. Jadi kalau aspek yang Melayu awak dah betul tindakan tu. Betul tindakan tu. Yang pinjam dengan orang lain dah kasih ni dia lagi. Betul. Tapi dari segi ekonomi kamu dah cari konsep. Dia sepatutnya kekurangan iaitu tidak cukup duit. Itu maka. Ini saja. Okey, nampak? Maksud boleh buat. Terpaksa memilih antara nasi lemak dan bihun goreng. Terpaksa memilih nasi lemak atau bihun goreng. Itu mesti lengkap. Terpaksa memilih apa?
Pilih A atau B. Lepas tu dia akan pilih mana yang memaksimumkan kepuasan. Mungkin kat situ minum goreng. Minum goreng lah. So kos lepas dia adalah nasi lemak. Dan nasi lemak adalah barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Ayat tu mesti lengkap. Barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Ayat tu mesti lengkap. Menunjukkan bahawa barang itu memang terbaik dan terpaksa dilepaskan. Okay? So itu konsep saya nak awak faham. Ulangan pilihan dan kos 4. Simple je. Simple. Simple. Ada ayat mudah pun tak yang kita suruh. Apa masalah anda? Saya tak cukup duit. Pun buat makan. Saya tak cukup duit. Sebab dia dah guna perkataan duit. Kalau firma, awak tak boleh kata firma tak cukup duit. Firma kena tak cukup sumber ekonomi. Itu terbalik. Pak, dia guna term. Dia guna istilah ekonomi. Okay? Hati-hati dengan konsep. Sebab itulah ayat yang diambil kita tentang dua ni pelajar mesti dah pandai aplikasi. Aplikasi pengetahuan ekonomi ke dalam soalan. Okay, soalan D berkaitan dengan titik P dan titik Q. Ingat, dia ada dua titik. Jadi awak kena cerita jelas. Jangan gabung. Titik P dan Q tidak suka. Tak ada markah sebab awak tak merujuk. P ke yang tak suka, Q ke yang tak suka. Dia kena jelas. Kalau awak kata P tak suka, cakap P tak suka. Titik P tidak suka. Okay, titik Q pula. Aku tak kata titik Q pun tak cakap. Nanti dia buat dulu. Sebab dia ingin mengetahui dua titik tadi. Maka 6. Tak digabung. Berarti awak gabung. Siti dan Abu ialah silmat. Katalah macam tu kan. Kami pun tak terima. Memang dua-dua silmat. Tapi punya Siti suri rumah. Abu bekerja dalam sektor industri. Dah lain kan? Dah lain dalam kefahaman ekonomi. Konsep. Siapa ya? Kalau bahasa Melayu dah patah. Bahasa Melayu dah patah. Titik P, Q tak cakap. Yes, dah patah. Tapi oleh kerana kita belajar ekonomi. Awak ingat? Konsep ekonomi saya belajar ni. Simple je. Sesuatu mudah berlaku. Bila anda pukul rata. Hati-hati. Sebab kita kena belajar subjek ni. Okay, terusnya soalan yang berkaitan dengan telur. Telur saya cukup kecewa. Melukis telur. Daripada 29 calon, saya rasa 29 orang kecundang. 29 orang kecundang melukis telur. Pertama, perhatikan skala. Matematik kita mana ada 1, 3. Matematik kita 1, 2, 3. Ataupun 1, 3, 6. Tak ada juga. Tak ada kan? Dia suka. So, skala dekat harga. Paksi pun ada yang tentang terbalik. Telur pun ada yang macam mana boleh ada peralihan telur. Dia tak buat alih pun. Dia tinggal tambah saja. Sebab yang berlaku di situ ialah telur permintaan antara Sarah dengan Ali. Jadi awak kena lukis telur permintaan pasaran. Kecundang semua. Semua kecundang. Tak ada P01 tau, tak ada. Dia lukis telur je. Bermula dengan paksi harga, paksi kuantiti. Lepas tu label harga kosong. Kan? Saya nyanyi kan? Harga RM kosong kuantiti unit. Ada 30. So harga ada berapa? RM1, RM3. Dia harga dia sebab kat luar RM1, RM3. Awak komen mudah. 1, 3. Matematik mana belajar tu? Ingat matematik kita mesti ikut nombor given yang 4. So tu basic. Lepas tu pastinya kalau dah bagi 1 cm. Jangan kejap 1 cm, lepas tu 2 cm, lepas tu 3 cm. Minta pula. So dia mesti serata. Itu perkara mudah. Kalau saya tak lemak macam mana ni? Maka penuntut rajah dia ialah maka penuh 6. Dia masuk seluk dan juga huraian. Huraian dia maka maksimum 4, rajah maksimum 2.
So baru dapat 6. Jadi siapa yang tak sempat tulis lukis tak cantik tapi huraian betul, ada makan lagi. So kita tentang kat situ. Dan juga alamak, mana ni saya rasa begitu mudah diabaikan markah. Okey, itu yang lukis telur. Kemudian, untuk mana lagi yang saya dapati kecualian bila pergi soalan nombor 5 yang wajib tu, nombor 5B. Apa soalan tu dengan menggunakan rajah yang sesuai. Okay, ada seorang je kot yang lukis. Itu pun hampir dekat lah. Cuma keluk dia balik, tujuh. Dua orang. Orang tu orang halal. Keluk dia D dengan S tu terbalik. Tahu terbalik? Yang mencerun ke bawah, sepatutnya D. Yang mencerun ke atas, sepatutnya S. Itu je. Yang selepas. Kecuaian. Ingat soalan tu minta dengan menggunakan rajah yang sesuai. Okey, rajah. Bawa uraikan apa berlaku. Tapi sekarang ni saya nampak ada 26 satu, dia ubah urai kesannya apa naik. Okey, sebab ada ayat tu apa naik. Kuantiti berkurang. Okey, dapat markah. Ya? Tapi bila pergi kepada rajah, alamak ada rajah. Kalau kesajah ni pasti betul pun saya bagilah satu markah. Dalam tu salah, teluk dia terbalik. Anggap teluk tu saya nampak pasti dia. Lengkap ada RM kosong kuantiti you. Okey. Kan so, ingat PSA ni baru 27. Akhir tahun UASA kemudian akhir sesi akademik 4 tajuk. So konsep ni patutnya dalam buku ni. Okey. Ingat, faham konsep, bukan faham sekadar istilah ni sahaja. Sekadar sebab tu bila satu pilihan jawapan A, B, C, D patut betul. Sebab itu anda akan konsep jika di dalam okey. So rumusan daripada saya bagi yang nak ada cerita dalam pesan, kita tak payahlah anda nak tukar-tukar subjek lagi. Anda dah setengah tahun dah melalui subjek ni. Okey. Markah bawah 20 bukan satu halangan, tapi katanya satu cabaran untuk anda perbaiki. Okey, mungkin satu teknik cara jawab tu kurang baik. Kedua, konsep belum dikuasai sebab kemudian. Ya. So, yang pernah jumpa saya ini baik. So, yang jumpa takut yang dari luar ada, tapi semua saya tengok saya berada semua pencapaian adalah cuma usaha cara yang akan memberi keutamaan. Okay, so ini saja daripada saya. Saya dah cek banyak kali dah, tu yang nampak markah tu ada yang berindah-indah ke apa lah. Harap itulah finalize markah tu tadi ini. Saya tambahkan dan pengulangan saya abaikan. Okay, naik. So, dah berapa dah? Okay, Amin. Amin yang sakit ya? Ini kita tadi lah Amin. Dan ni kawan-kawan kita. Okey tak? Okey. Okey. Alhamdulillah dan terima kasih.